1987. Itu kali kedua Indonesia muncul juara menerusi jaringan ribut Wiley, gol tunggal. Mereka dapat menewaskan pasukan Malaysia. Hanya 2 kali. Malaysia juara 6 kali, termasuklah 2 kejuaraan sejak acara bola sepak lelaki Sukan C dihadkan kepada pemain-pemain bawah 23 tahun negara. Kurnia Mega, ini dia Tamil Arasu yang memang penting peranan yang dimainkan untuk mendapatkan mengikat kedudukan 1-1, diberi kepercayaan oleh Ong Kim Sui. Kurnia Mega, langkah yang tepat dia membaca sepakan daripada Tamil Arasu. Permulaan yang tidak begitu meyakinkan untuk Harimau Muda A. Lempatan di sebelah kiri pintu gol Indonesia, walaupun sebenarnya agak kencang, tapi sudah dapat dibaca dengan jelas oleh Kurnia Mega. Oleh sepakan pertama pasukan Malaysia gagal disempurnakan oleh Tamil Arasu yang pada mulanya boleh dianggapkan wira untuk mengikat kedudukan ini. Siapakah yang mengambil sepakan kedua? Sepakan pertama Indonesia pula dengan Izam Tarmizi. Alvin Ismail yang menjaringkan gol penalti ketika Indonesia menewaskan Myanmar. Malaysia sedang ketinggalan sekarang. Di sebelah kanan pintu gol Izam Tarmizi tertewas. Kita lihat selamba seakan-akannya tindakan ataupun cara sepakan Alvin Ismail Tuas Salamoni. Permulaan yang meresahkan sudah pasti. Penyokong-penyokong Malaysia dalam aksi ini telah berjaya mengheret, memastikan daya saing yang begitu tinggi. Sepakan Tamil Arasu, kita harapkan Syahrul Momadsad diselamatkan sepakan Malaysia. Jadi senario yang nampaknya agak jauh berbeza daripada apa yang berlaku di Gelora Bung Karno 2 tahun yang lalu. Syahrul Momadsad pula, rempatan kali ini sebelah kanan Kurnia Mega. Kurnia Mega sekali lagi dapat menyelamatkan kedudukan, menyelamatkan pintu gol. Jadi sekarang ini sepakan Diego Michels yang akan mengambil sepakan kedua penalti penentuan yang akan diambil oleh Indonesia. Diego Michels masuk sekali lagi di sebelah kanan. Izam Tarmizi. 2-0 Indonesia mendahului Tamil Arasu dan Syahrul. Sudah pastilah merasakan ataupun masih lagi ada ruang. Harapan kita sudah pastilah pemain yang akan mengambil sepakan ketiga ini Nazmi Faiz Mansur. Detik yang sudah pastinya mempunyai dan bergantung kepada tuah dan nasib, selain daripada teknik dan keyakinan dan tindakan penyudah yang mahu dilakukan dalam sepakan penalti ini. Nazmi Faiz Mansur, kita harapkan dia. Nazmi mengambil. Cantik Nazmi. Masih menghidupkan harapan Malaysia dalam Harimau Muda ini dalam penentuan sepakan penalti. Nazmi cantik, tidak teragak-agak, yakin sekali dia. Sama sekali tidak dapat dibaca oleh penjaga gol Kurnia Mega untuk Indonesia. Izam Tarmizi kita harapkan dapat menyergap ataupun sudah pastilah menyelamatkan percubaan ataupun sepakan yang ketiga daripada pemain Indonesia, itu Manahati Lestusen. Apakah Izam Tarmizi masih mampu untuk muncul wira dalam perlawanan ini? Itulah yang kita harapkan. Manahati untuk Indonesia. Melambung.
Topasi, walaupun tindakan berani yang mau diambilkan oleh Manahati, membawa pada. Jadi rapat ruang nafas yang masih ada dan terbuka untuk pemain-pemain Harimau Muda A dalam penentuan sepakan penalti ini. Walaupun Indonesia masih lagi di depan, dua orang ataupun dua pemain kita tidak dapat menyempurnakan sepakan penalti. Indonesia Manahati terlepas peluang itu tadi. Dan penendang ketiga kita, Fadli Syaz. Pengalaman dan keyakinan yang kita harapkan daripada Fadli. Bagaimanakah harapan kita? Cantik. Wow. Masuk tembakan Fadli. Itu dia. Bukan apa. Itu adalah tanda semangat dan kemahuan Fadli Syaz. Jadi Malaysia 2, Indonesia 2 setakat ini. Sebelum Indonesia akan mengambil sepakan keempat mereka. Nizam Tarmizi masih lagi diharapkan yang akan mengambil sepakan untuk Indonesia yang keempat ini ialah pemain berjersey nomor 9, Yandi Sofyan Munawar. Yandi untuk Indonesia, Nizam Tarmizi harapan kita. Lebaran 2011, penalti masih mencengkam, masih menjadi tekanan untuk memisahkan Malaysia dan Indonesia dalam acara bola sepak. Ada sesuatu mungkinkah gangguan pergerakan yang tidak seharusnya pada penjaga gol Indonesia. Lebar pecah pula umpan daripada Yandi. Bolehkan Indonesia kembali di depan. Nizam Tarmizi tidak dapat melakukan apa-apa. Kencang, tepat dan terus meledakkan rembatan itu tadi. Jadi itu dia. Masa biasa 1-1. Malaysia ketinggalan 2-3. Dan Mat Rozaimi perlu menghidupkan peluang ini untuk Malaysia. Untuk Harimau Muda A. Cebisan terakhir, kesempatan terakhir untuk buruan hat-trick pingat emas bola sepak terletak di bahu Rozaimi. Kurnia Mega menanti. Cantik Rozaimi. Masih lagi Malaysia tidak mau mengalah. Bukan mudah untuk kita menyerahkan pingat emas acara bola sepak sukan sini. Kesungguhan dan semangat perjuangan yang masih terlekat di sanubari pemain-pemain. Sambil ini, jika dia dapat memastikan sepakan kelima, Indonesia akan lolos ke perlawanan akhir. Tamatlah perjuangan Malaysia. Kalau pemain ini Indonesia, yaitu Johannes Fernando Pahabol, untuk meletakkan Indonesia bagaimana kesudahannya. Cantik gol Indonesia menyingkirkan Malaysia di separuh akhir Sukan C. Tamat perjuangan pasukan Malaysia untuk pingat emas. Impian untuk mencapai status selaku pemenang hat-trick acara bola sepak lelaki Sukan C 2009, 2011, tidak 2013. Nizam Tarmizi sedar betapa luluhnya harapan dan hasrat penyokong peminat bola sepak tanah air. Yang lebih penting, betapa pedihnya bagi mereka sendiri, pemain-pemain yang akhirnya terpaksa akur di tangan Indonesia, yang kali ini menewaskan Malaysia dengan 4-3. Di Jakarta kita menang 4-3. Tetapi di Naypyidaw, tuah lebih memihak kepada pasukan Indonesia yang mara ke perlawanan akhir akan menanti pemenang di antara pasukan Thailand ataupun Singapura. Indonesia pula mengambil giliran menyekat kita. Sedih dan kecewa. Pegawai pasukan Datuk Abdul Halim Muazzam Ayub, penolong pengurus, Datuk Afandi Hamzah, pengurus pasukan. Yang lebih penting, Ong Kim Sui, rakan-rakan, saya pasti bergenang juga. Air mata pemain-pemain kita. Nazmi juga nampak
seakan-akan tidak percaya. Dato' Ong Kim Swee terpaksa juga menelan hakikat bahawa cabaran bola sepak Malaysia kali ini terkandas di separuh akhir. Tewas 4-3 setelah kedudukan 1-1. 4-3 penonton penalti dimenangi oleh Indonesia. Indonesia melangkah ke pelanan akhir. Jadi mungkin setakat itu untuk kali ini. Kita kembali semula ke studio bersama Tabah Syazwan dan juga Khalid Ali. Apalagi yang mahu kita perkatakan, sesungguhnya pemain-pemain Harimau Muda sudah memberikan yang terbaik. Hanya tuah yang tidak berpihak yang akhirnya kita terpaksa menerima hakikat.